Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Tu Fathur Rabibin. Ya? Kat mana? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada bagai mungkar, yakni kemungkaran maksiat yang terkandung di dalam pekerjaan berbuang fasilah dan menyangkar itu, iaitu syirik dan bid'ah sayyi'ah. Dia kata setengah daripada kemungkaran dan maksiat. Mungkar ni mana benda yang tidak diterima oleh syarak, benda mungkar. Maksiat mana benda itu derhaka kepada Allah. Jadi beza, takut mungkar pun dia mungkar. Amal ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf, suruh yang disetujui oleh syarak. Suruh benda baik ya. Nahi mungkar, larang benda yang tidak disetujui oleh syarak. Mungkar. Dia kata ada banyak. Di antaranya dalam tahu acak ni ada syirik. Buang fasilah ni tahu acak lah. Orang muda-muda dia ni tak dah tahu acak. Dia ni tahu anak. Beranak tak ada pak tahu. Berat juga. Dulu, zaman dulu tahu acak. Dia ni tahu anak. Beranak tahu. Dapak tak ada. Cucu ada, natu tak boleh. Tapi tahu acak ni syirik. Tahu anak ni dosa besar. Nampak? Iaitu syirik. Syirik ni dosa yang paling besar. Allah Ta'ala dah ampun, melainkan dia sendiri minta ampun. Kalau lain daripada syirik, macam berzina, boleh Tuhan nak ampun walaupun dia tak minta ampun. Itu bezanya. Kata Tuhan tak mengampun ni, selama mana dia tidak minta ampun. Kalau dia minta ampun, semua dosa diampun. Cuma dosa yang lain daripada syirik, kalau Tuhan nak mengampun boleh.
Kalau tidak, dia sendiri kena minta ampun. Tapi dosa syirik, Tuhan tidak akan beri keampunan melainkan setelah dia yang minta ampun. Faham? Beza syirik dengan tak syirik. Jadi hak mana-mana buat zaman muda itu teruk acok. Nah, sama ada jadi jokaka. Nak jokaka. Mastermind orang putih panggil. Kan jokuka. Itu nyanyi. Nah, jokaka. Pada haliang. Dia tukar arah Tok Bama Haji Lah tau. Haji Lah dang tak? Zaman teruk acok. Dang. Cuma tak giau. Jawab bersekali. Tak ikut. Oh, warak. Budak lagi orang tua tu betul lah. Dia budak dah. Kalau Haji Lah budak lagi. Tak? Dah kita pun dia ingat. Haji Lah budak lagi. Dia tua pada Tok Ki kita. Tok Ki kita duduk kasih ingat lagi. Tak? Jauh lagi dengan zaman kita. Kalau dam tak nak kapal. Dan bid'ah sayyi'ah. Syirik dosa yang sangat besar. Bid'ah sayyi'ah. Bid'ah ni rekaan tanda zaman Nabi. Sayyi'ah mana yang keji, yang kotor. Tapi dah saya kata kalau tak buat tak boleh. Kena buat. Di banyak anak beranak teruk acok ni. Bukan teruk acok tu saja, yang nak memuja syaitan tu. Turut kehendak syaitan. Tak kira teruk acok tak teruk pun. Kambuh ke, anyuk pelauk ke, semelih kubah, darah kubah, simbah di pukat. Boleh banyak ikan. Boleh banyak tu. Dia kalau deraka memang boleh banyak. Dia begitu. Tengok kisah zaman Nabi Musa alaihi salam. Satu negeri tepi pantai. Nama dia Ailah. Dilarang muka tangkap ikan pada hari Ahad, hari Sabtu. Nama tu tak, kampung Ailah. Dah ingat tak? Dah ingat sudah. Zaman Nabi Musa AS di kaum Bani Israel. Larang kerja hari Sabtu. Jangan kerja situ, negeri itu kerja muka. Mana kait dengan laut. Kerana kampung ni tepi laut. Macam ladang ni lah. Tapi balik bandar ni dia banyak kerja. Kalau lik-lik darat ni sikit, kalau bira patah kau tak ada kerja lain. Berkait dengan laut. Walaupun duduk atas darat, dari buka hak laut. Tak, kau puan jemur ikan kering. Tak, hak ni bagi enjin untuk macam-macam. Dia berkait dengan laut belaka. Jadi bila dilarang bekerja hari Sabtu, jangan muka lah buat ibadat hari Sabtu ni. Turun perintah Allah. Kerana mu ni pengikut Nabi Musa AS, aku beri kepada mu, kata Allah, rehat hari Sabtu. Sebagian diberi kepada pengikut-pengikut Nabi Isa AS, rehat hari Ahad. Dan diberi kepada kita umat Nabi akhir zaman, rehat hari Jumaat. Dia ada hari masing-masing. Dalam bila turun perintah supaya tak kerja hari Sabtu, pecahlah kepada 3 golongan. Sebab tu bila turun satu hukum, dia akan berpecah manusia. Sebab tu disebut suatu hukum, akan jadilah manusia perpecahan. Nampak? Kerana ada 2 yang menyeru manusia, satu malaikat, satu syaitan. Kalau menang di malaikat, jadilah kumpulan yang ikut hukum. Kalau menang seru syaitan, jadilah kumpulan yang tak mau ikut hukum. Sebab tu tidak peliklah kalau orang mengajar, muallim, tok guru, ustaz, muballigh, kiai, kok pandailah, ustazah, mubalighah. Bila dikhabar satu hukum pada satu kampung, satu negeri, satu kawasan, satu surau, maka akan berlakulah ada yang terima dan ada yang tidak terima. Biasa. Walaupun dia mengaji dengan ustazah tu 10 tahun tau, 30 orang duk menadah kita atau ustaz tu, tapi bila ustaz keluar satu hukum, dia tak lagi dengar, dia berasa tak kena, dia berasa hak sama-sama rugi kalau pakai hukum ni, pecah dia. Pecah. Ni kata
kita ikut hukum ni. Ni kata, kalau ikut gitu lah. Ni jadi 3 kaum. Kaum yang pertama tak bercela, tapi dak ke laut. Mu nak ke laut, mu punya pasal. Turun dah ayat Nabi Musa ke Bodah, dak boleh ke laut. Hari satu. Maka golongan pertama tak mau ke laut, pasal patuh kepada perintah Allah. Tapi mu nak ke laut, aku tak mau cara. Mapuh mu. Golongan yang kedua, dia engkar, nak pergi juga, nak ambil juga, walaupun turun ayat jangan kerja hari Sabtu. Golongan melawan Allah. Golongan ketiga, golongan yang menegur dan menasihati akan golongan yang kedua tadi, iaitu mereka berdakwah, menyampaikan hukum supaya mereka golongan yang nak ke laut ni jangan pergi. Yang ni memberi tazkirah, memberi peringatan. Jadi 3 golongan. Golongan yang ketiga yang terbaik. Hak kedua tak molek, walaupun dia taat tapi tak mau cara. Dia tak mau tolong tegur. Jadi golongan yang dak ke laut ni kerana patuh pada Allah, pada hari Sabtu dak ke laut, dia ke laut hari lain lah. Hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Tapi ikan dak macam mana? Dia dak macam mana? Maksud dia dah kalau orang taat Tuhan ni, rezeki halal dak banyak tu. Tak. Kalau orang niaga jadi stabil. Nak dak lapar lambak-lambak mari. Maksud dia dah dia ujian. Dulu zaman dak main surah maju je. Leni bila main surah dak rot cetong. Biasa tu. Dak tahan tinggal surah. Jual semula, pagi petang siang malam. Tak apa. Tak. Kalau tahan sabar, tak apalah, boleh sikit pun ada keberkatan. Kerana dang didengar. Gitu. Jadi golongan yang engkar tetap nak pergi ke laut ni, hak hari Sabtu saja lebih banyak daripada hak 6 hari lain. Sebab ikan boleh di laut negeri Ailah ni, bila turun ayat hari Sabtu dilarang muka, hari Sabtunya pakat mari. Habis anak cucu main sampai birai. Nganjing pula kau orang. Tak mau buka. Ikan. Dak gerang apa? Memang ujian. Tengok orang ngai ya. Tengok orang ngai. Pukul 5 petang, ladak sikit. Senyap terus ni, jorang dak gerak. Berak orang terus ni nak garik. Dia gerak. Sudah kerjalah. Kakak putih ke kakak merah? Ke kuku? Upang dia roti canai kuku. Berak makan lekat dia main gitu lah. Nak tertuh sayang babang dah. Sayang dah ada isu. Suka di ikan ni. Gitu. Dah cakap nak lekong ni. Kita kawan ikan. Tak nampak. Kan nak garik nampak lu. Buih ni. Ayu. Bom. Nampak? Tanya jaga tengok dalam 4,000 kilo. Letak buka pada 12 harang sudah. Tak ada apa-apa. Dia cerdik kau. Zaman dulu binatang cerdik. Dia jadi ujian. Nampak? Jadi ujian. Benda-benda molek ni, benda orang suka ni. Inna ja'alna ma fil ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan benda-benda perhiasan, benda yang elok di sebuah dunia ini, di dalam bumi ini, bagi mereka itu, bagi kamu, supaya dapat menguji siapa di antara kamu yang elok amalan. Jadi hak muka hari Sabtu saja beribu kilo boleh. Sebab ikan masa tu dia berehat. Dia kata orang Bani Israel dak muka hari ni, mari kita buat pampai tepi patah. Bersukaria. Tiba-tiba tang dibuka juga. Ada juga hak-hak babi. Boleh banyak. Sebab tu orang yang paling banyak sekali mendulang boleh banyak mah, iaitu ketika orang pergi sembahyang Jumaat di Masjid Rusila. Tak ingat itu? Dia dah pergi sembahyang Jumaat ramai-ramai, boleh parok pada orang lain. Dah kau tinggal belaka. Sedak dia ayok lubang orang jadi lubang dia. Tak ingat sejarah itu? Orang ngajar daripada tahun 77 hok.
Tok Guru mengajar tahun berapa Ustaz? Cikgu? Cikgu ahli seumur hidup. 80? Bukan 70-an? Tak pergi lagi. Tak kira tak tanya pergi. Tak pergi. Tanya bila start. 70-an lah. Tahun 78 tak silap. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Hawang. Mula mengajar. Kalau tak silap lah 78. Tak kena nak buat pun. Tak. Kita luar pendek ke masa tu. Nampak? Tak pergi. Pergi mana? Tak dengar. Buang masa. Pergi tak pergi bila tu beg emas kot dalam seluk. Pergi. Padahal duk dengar Masjid Rusila tu kipas ada, kapet ada. Tak. Mudahnya. Boleh faham pula. Tafsir lah. Akidah lah. Macam-macam baca. Tak boleh dengar. Pas dengar boleh beli pula. Apang balik. Apang tak balik. Macam-macam ada. Tak. Tak pergi. Pergi tu. Bukan kata dalam kapet. Celut tepung. Baru pergi dalam lubang. Lubuk mandi. Lubuk ni. Mandi seluk tu. Naik tengok mata 2 tin. Nampak? RM80 sama. Kalau 8,000 sama tengok. Dah semayang terus semua kali. Jadi awak boleh parok dengan khabar masa time semayang. Time semayang boleh parok. Jadi nak jadi gerah satu hari Jumaat tu tak pergi ramai. Duduk dalam lubang. Macam lubang tikus. Tikus kenari, tikus kasturi, tikus cenarok, tikus mondok ada belaka. Tindih di lubang. Mati keras tu. Dia panggil mati syahid. Tindih di bumi, tak mati syahid. Lapang jenis mati syahid. Tipe di tanah. Tak? Jadi gitulah. Kalau lawang Allah, lawang kereta, dia mari boleh banyak. Ini jaga. Pasal minggu, waktu paling laku, waktu garik. Ada satu pasal tu pun nama pasal garik tu. Pasal garik lah. No, ada dia. Nampak? Dari kerana jika inilah mungkar kemungkaran yang terlebih besar dan yang sangat keji. Pasal di dalamnya membawa kepada syirik. Dosa yang sangat besar syirik. Besar pada syak dadah ni syirik ni. Dari kerana jika diintikad bahawa tiada sembuh yang satu daripada penyakit yang sakit tu, la'ala sawab yang sakit daripada penyakit, atau tiada tertolak daripada bahaya mereka dengan menyangkar atau berbuang pasilah teruk acok. Kerana apa dia kata rosak besar keji? Kerana dia antara yang mengamalkan teruk acok ni, puja syaitan ni, sama ada kelau, main patah, wayang kulit, mok yung tu kena puja belaka. Kadang-kadang tu dia rasa, dia pegang dalam hatinya, kalau tak buat lagu ni tak baik penyakit. Marah setan iblis. Ni kena beri makan. Tak. Jadi kalau tak beri makan, tak buat telur kuning, nasi kuning, jadi tak baik penyakit lah kapung ni. Buah tu jadi dua Tuhan, iaitu jin dan iblis boleh menyembuh dan menolak mudarat. Padahal Allah seorang saja, orang lain tak mampu. Situ syirik besar. Learning dia mari ikut lain pula. Dulu dia pegang tu prosek nenek moyang hak dulu-dulu, jin berturang gas. Boleh menyembuhkan penyakit, boleh jaga kapung, boleh tolong apa benda ni, ambak ikan masuklah pukat macam-macam pegangan. Learning pun rosak juga. Pegangan rosak cara moden. Obat ni garanti baik. Doktor ni memang baik kalau kat dia. Sudah kerja lah. Sama-sama syirik. Nampak? Sama-sama syirik. Dia pasti bagus pula. Walhasilnya ilmu akidah, i'tiqad, ilmu keimanan adalah sangat penting. Di mana dua masa dan zaman kita berada. Kerana syirik, rosaknya iman, dia datang silih berganti mengikut peredaran zaman. Itu zaman dulu, zaman teruk acok. Dia percaya jin boleh jaga daripada kena sakit.
boleh menyembuhkan anaknya hak selok, hak sakit itu gini. Zaman sekarang dia rasa obat yang mahal boleh menyembuhkan penyakit. Doktor-doktor pakar boleh menyelamatkan nyawa ayahnya kalau dia buat pergi. Ini semua ni pegangan syirik belaka. Sama-sama syirik, sama-sama bid'ah sayyi'ah, sama-sama dosa yang sangat besar. Bila kita belajar ilmu akidah, berobatlah tidak jadi syirik. Kerana kita belajar dah, tidak ada sesuatu di dalam alam ini yang boleh menyembuhkan penyakit melainkan Allah. Tiada sesuatu seorang juga pun boleh menyelamatkan nyawa anak kita atau nyawa mak ayah kita melainkan seorang saja, iaitu Allah. Faktu yang kita simpulkan dalam kita kata la ilaha illallah. Itu tujuannya. Maknanya la mustaghniyan an kulli ma siwa wa muftakiran ilaihi kullu ma ada illallah. Tiada sesuatu yang kaya daripada tiap-tiap sesuatu, dan tiada sesuatu yang segala benda berhajat kepada dia melainkan Allah Subhanahu wa taala. Selamat. Waktu dia berobat, ada apa-apa lagi doktor. Doktor pun nasihat, suruh makan ubat gini dalam hati kita, ini ikhtiar aku. Aku bertawakal kepada Allah. Sembuh atau tidak, semua daripada Allah. Kullum min indillah. Katalah sama-sama, semuanya datang daripada Allah. Baru jadi orang selamat. Maka dia tilik jika diintikadkan yang demikian itu memberi bekah dengan tabiat, maka orang itu jadi kafir wal-iyazabillah. Kalau dia kata memang benda ni yang boleh menyembuhkan, jadi kafir, na'udzubillah. Dengan tiada bersalahan sekalian ulama. Ijma' ulama itu belajar tujuannya untuk jaga-jaga. Sebab bila rosak, kita boleh beki sendiri. Ataupun kita tahu benda ni telah rosak. Ramai orang pakai kenderaan, pakai barang berinjing, tapi tak tahu rosak, pakai juga. Banyak berlaku. Dah dia tak tahu, dia kata ke tak rosak. Ni kata. Bila kita belajar, kita dengar benda-benda yang bercanggah, kita pun dah ikut. Kalau ada pegang, kita buang cepat-cepat. Batu ilmu menjaga kita. Harta kita jaga dia. Itu saja. Tak akan nak kabur. Ilmu dia jaga kita, harta kita kena jaga dia. Ada orang dia upah jaga security apa semua. Dia ubur elang dalam rumah apa semua habis 4-5 ribu. Ubur pada kamera lita pulak luar. Pasal apa ni habis 5-6 ribu jaga lagu ni? Takut orang curi mari curi ilmu saya. Ada gitu? Katanya itu guru Quran. Bak saya ngaji lama tak duit ni. Ngawan obat po, awan obat cik ngaji belaka. Duk dalam dada saya banyak dah, saya sayang, takut orang mari ropok. Ni pasang elang, dah ya pasang. Nak curi lagu mana duk dalam dada mu? Tak usah kata mu bapak curi. Dia mati anak dia dah boleh nak ambil lagi. Ilmu boleh curi? Dah boleh curi. Buat pergi dia buat bedah mayat. Kata dalam tanah lalu ni lah, sipang lalu ayah. Tu guru Quran mati. Anak kata rasa lagi, anak minta pergi hospital. Budak buat benda. Minta buat apa ni? Bedah. Tolong bedah pasal nak ambil ilmu ayah. Nak bola dada kita pula. Orang kata gila budak ni. Mana boleh ambil? Buat mari hak Amerika tak boleh nak ambil. Tapi dia jaga kita. Dia jaga kita. Kita berasa nak buat maksiat. Mari Pak ilmu ya. Dengar dah itu malam tu kan tak boleh. Tu security guard. Harta kita kena jaga dia. Tu rohak. Lagi banyak lagi rohak. Rohak dunia, rohak akhirat. Harta jangan main. Harta. Dunia rohak dah nak jaga. Rohak tak kena jaga dah harta. Kena jaga. Tengok motosikal. Besar rata pada exhaust. Tak kena jaga. Biasaan kalau rata awak tambak gajah halus sikit. Besar pada orang ikat gajah. Baru motosikal. Rohak. Bubuhlah raga rata tu sengit raga. Meraknya rata. Rohak. Kena jaga dia. Dia baru 3,000 ya. Go. Rumah kalau ada barang-barang mahal dalam rumah kena bersih jari. Itu 3 lapis. Pak cermin se. Itu biasa se. Luar aluminium besi.
Kalau rumah terbakar boleh nak buka dia dah. Anguh tuan rumah. Tengok, anguh tuan rumah. Dah kalau rumah tak ada harta, tidur tikar pun tak tutup. Kau curi nak masuk, rumah dah agak cetam. Kawan dia kata, "Mai kita khabar orang ni tikar dah tutup." Orang masuk mau ni benda, tak benda. Ada benda rehat dia. Payang suti. Faham? Lepas tu orang ngayuk tepung. Ada gila agak cetam. Tak? Ni makan puluk tu. Kuala Lumpur 4 hari tinggal, pintu tak tutup. Balik ayam tu tidur tak kati. Kalau rumah harta banyak, memang duduk tengok di hidang. Payah kita kena jaga, kena buat selok, kena apa, kena gitu, kena gini. Tak? Orang ada ilmu, orang kata baik. Orang ada harta wala baik, orang kata sombong. Padahal baik. Soleh, orang kata takut nak mampu. Taik dia masih, padahal dia tak takut. Pasal keji yang tu, hina ni. Gitu. Baik, kerana tiada baginya tauhid pada af'alullah ni, belajar tauhid ni. Dan jika tiada diiktikad demikian itu memberi bekal dengan tabiat ni, hanya diiktikadkan akan diberi bekal dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala dalamnya, maka orang itu jadi bid'ah fasik, tiada bersalah sekian lama. Dan pada kupurnya kesalahan mereka itu. Dia kata benda-benda ni tak boleh memberi pertolongan sedikit pun. Allah Ta'ala belaka. Cuma buat saja je. Ni fasik. Tak boleh juga buat saja pun, barang salah. Tak. Tapi tak kafir. Allah Ta'ala belaka, dia kata. Kata ulama ma wara'an nahar, orang itu jadi kafir juga. Dan jika tiada i'tikad demikian memberi bekal dengan tabiat, dan tiada memberkas ia dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala di dalamnya, hanya diiktikadkan bahawa yang memberi bekas pada menyembuhkan dan menolakkan bahaya itu Allah Ta'ala juga dengan i'tikadkannya apabila dikerjakan sangkar atau fasilah itu, maka dijadikan Allah Ta'ala sembuh daripada penyakit dan ditolakkan segala bahaya pada ketika itu. Katanya adalah kias dan bandingannya demikian itu seperti api dan kayu dan makanan. Tiada memberi bekas ia dengan tabiatnya pada menghanguskan dan mengenyangi, dan tiada memberi bekas ia dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala dalamnya. Hanya yang memberi bekaskan pada menghanguskan dan mengenyangi itu Allah Ta'ala juga dengan diintikadkannya menjadikannya hangus ketika bersentuh api dengan sesuatu yang kering, dan diadatkannya, kan itikad dia diadatkannya kenyang ketika memakan akan makanan. Katanya demikianlah kias dan banding sangkar dan pejas tuhu acok, maka orang yang beriktikad demikian itu tiada jadi kafir dengan mujarrad, dengan semata-mata itikad itu hanya jadi bid'ah juga. Gini dia kata, dia beri bekah dia gini. Dia kata kalau orang faham dah lah, kalau orang tak rajin dengar kitab lama, dia kata memberi bekas. Memberi bekah ni maknanya menghasilkan sesuatu. Memberi bekah. Macam kita kata kita ambil maceh, kita poceh lah. Keluar api itu kita kena di kertas. Hangus dah kertas. Ambil api kena di kertas. Nyala kertas hangus. Hangus tu dipanggil memberi bekas. Nampak? Kita lapar perut, kita ambil nasi, kita pun makan. Pada adat kenyang tau. Kenyang tu memberi bekas. Jadi kita akidah ahli sunnah wal jamaah mesti kita pegang sungguh-sungguh, tiada sesuatu yang memberi bekas melainkan Allah Ta'ala belaka. Api tak boleh menganguh. Nasi tak boleh beri kenyang, air tak boleh beri hilang dahaga, obat tak boleh beri sembuh, doktor tak boleh tolong. Tak boleh belaka. Itu akidah. Tapi kalau kita kata pada adat sahaja, hukum adat, tak salah. Ingat adat kata kalau ambil maceh, ambil api kena di kertas, nyalalah, hanguslah kertas. Pada adat. Hukum adat bukan akidah, bukan hukum akal. Hukum akal ni wajib lain, wajib berlaku. Hukum adat ni biasanya berlaku lagu tu, kadang-kadang dia tak apa, biar faham baik. Dia kata bandingan macam gini lah. Dia kata kalau kita ambil kayu kering, kita cucuk api, maka api ni biasanya tabiatnya dia menghanguskan dengan izin daripada Allah. Maka hanguslah kayu. Tabiatnya nasi ni mengenyangkan perut. Jika diizinkan oleh Allah, pada adat dia cuba-cuba kenyang sama kalau makan nasi.
Maka gitu juga dengan tahu acak. Bukanlah hatu pelesik yang menyembuhkan. Allah Ta'ala juga. Cuma saja-saja je buat. Maka kalau gitu tak kafir. Nah, hak tu jadi karuk je. Tak pegang lagu tu. Dia pegang Allah Ta'ala belaka. Hatu-hatu ni kacau dah awak. Benda saja ikut orang awak. Tak tahu acak tak. Nah, dia pegang Tuhan belaka. Maka waktu jadi bid'ah haram juga lah. Tetapi jadi kafir jika dihalal pekerjaan sangka dan fasilah. Tapi jangan kata halal. Batulah orang yang mengerjakan dosa. Kalau kita buat dosa, kita mengakulah hak kita buat ni haram. Walaupun kita tak berhenti lagi buat. Tapi jangan kita kata halal. Jangan halal. Jangan kata harus. Itu lain tukar hukum. Dengan diiktikad demikian itu tiada khilaf segala ulama. Adapun qiyas dan banding yang tersebut itu tiada sah akan jadi menghalalkan iktikad yang tersebut itu, sebab berlainan lain hukum dari kerana api dan makanan itu sebenarnya lah dari segala sebab yang beradat dengan tiada syak dan tiada khilaf. Adapun pekerjaan sangkal menyangkar dan fasilah tahu acak itu beri makan keji hatu pesik, maka iaitu sekali-kali tiada ia perbuatan dari segala sebab yang teradat. Yang beradat gini. Dia kata nak qiyas lagu tu tak boleh. Kalau kita qiyas mana kalau nak kata hukum adat makan kenyang, tak boleh lah. Pasal Allah Ta'ala jadikan pada adat ni makan itu kenyang. Sabab untuk mengenyangkan perut dengan makan. Bukan dengan hanya berdoa lagu tu, dengan kena makan. Tak. Kalau kita nak membakar sesuatu, kita gunakan api. Allah Ta'ala suruh malaikat turunkan percikan bunga api daripada neraka ke bumi supaya untuk menjadi kemudahan bagi anak Adam. Hak tu dah apa sahabat. Bapa angus sahabat ni kena bakar. Tetapi hak ni tidak jadi adat, tidak jadi sabab yang diharukan syarak. Kalau berobat lagu ni tak boleh. Walaupun kita kata pada adat tak boleh juga, kerana benda yang dilarang. Macam kita berobat, kita ambil obat jenis sapu, maka Allah yang menyembuh sapu ini pada adat sahaja. Pada menjadi sabab sahaja, tu sah. Tapi kalau semata-mata pakai cicing, penyakit tak kena, hak tu tak boleh. Walaupun kita kata sabab sahaja, nawak juga. Sebab syarak tak jadikan mata cicing menjaga daripada penyakit. Yang syarak benarkan menggunakan sesuatu bahan, kenakan pada tubuh, maka jadi sabab untuk menyembuh, untuk berobat. Faham boleh? Ni pakai mata cicing saja. Setan tak masuk apa. Ular bimbang tengok muka dia. Ular mana bodoh. Faham? Dia kata pakai cicing ni ular takut dia. Ular kecil. Anak ponda telangan mumu. Tak? Tak boleh. Mereka dia ada kayu. Tak? Dia katok. Dia keluar ular. Ular tengok kayu tu takut. Mana sabar? Dan jika ditakdirkan berlaku padanya kelakuan seperti kelakuan sahabat yang beradat dengan sahabatnya, maka itu semata-mata perdaya syaitan juga. Tiba-tiba kalau kita buat benda-benda yang tidak diluluskan oleh syarak menjadi sahabat untuk kita berusaha, seperti pakai mata cicing ni, tak, syarak tak benar untuk buat berobat. Mereka kita kena celup dalam air tu buat minum, baru mana sabar. Kalau semata-mata pakai, tak mana sabar pada akal, pada syarak. Tiba-tiba baik juga. Kalau baik juga mana? Baik juga perdaya syaitan nak merosakkan kita. Jaga baik. Lalu dalam bang kita ramai rosak. Ramai rosak comel dah semayang. Baca dengan comel, dengan tajwid, dengan taranum. Akidah pulak tak kena. Dia pegang anak dia pah universiti belaka, pakai cerah dah masa depan dalam hati dia. Habis jadi syirik. Dia berasa duit dia ratus ribu dalam bank, senang dah bila-bila. Pakai dah susah dah. Tak nampak hijab daripada Allah. Syirik. Maka betapa kiranya sah qiyas dan banding yang tersebut itu, hai sekalian ikhwan yang akil, fikirkan olehmu dengan insaf, adakah bahaya yang terlebih besar daripada bahaya kufur dan bid'ah sayyi'ah yang berhadap atas yang berbuat dia, laknatullahi ta'ala. Tak ada lagi satu bahaya lebih besar melainkan bahaya syirik, kerana melakukan amalan-amalan seperti ini, pegangan-pegangan yang salah seperti ini, terkena laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu dah aku tak faham hukum adat dah. Kalau ada gak api, kalau kita bubuh ada gak dak angu. Adat kata angu. Kalau bukankah api tu yang mengangukan sendiri? Dak, Allah Ta'ala yang menghanguskan. Kalau api yang menghanguskan, hangulah segala benda yang kena api. Ada tak benda kena api dak angu? Dah. Lepas tu tak boleh kita nak kata api tu jenis menghanguskan. Tak boleh. Sebab ada benda yang tidak hangus. Berapa dah hangus? Tuhan tak beri hangus. Maka yang menghangus Allah, sahabat api. Faham baik. Dan yang keling kena bakar, keling aku tengok, keling aku. Dibakar kan mayat, ditutup dengan kayu apa semua. Tak?
tutup ibu atas zinc. Nah, anu dak mayat dia. Adilah. Anu belaka hak kena bakar. Nampak? Anu belaka keling mana-mana pun di India, Pakistan, Bangladesh, Malaysia. Anu belaka mayat bakar keling mampu. Nabi Ibrahim anu. Besar pada api keling tu lagi. Api keling maknanya tak sampai selari kayu. Hani 7 hari 7 malam nambruk kerah rakyat segala rakyat menghimpunkan kayu api. Tak. Besar mana? Unggung. Dah 7 hari 7 malam. Al-Ham siapa? Al-Ham Namrud. Nah, raja paling besar. Besarlah api. Cicak pula tiup. Puh pula suruh kuat. Tak? Waktu sunat stik cicak. Sunat stik cicak. Bunuh cicak. Siapa dapat bunuh cicak, pukulan yang pertama mampu, dia paling banyak pahala daripada 2 kali pukul baru mampu. Tapi jangan buat zalim, dosa. Walaupun sunat bunuh tak boleh. Ikat kaki, ikat tangan dia. Dia lepak lu bola botol tengok. Tak boleh, dia kena derah. Nampak? Iza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kamu nak membunuh yang diharukan syarak, maka elokkan kelakuan bunuh. Ya molek. Dapat pahala. Pasal cicak tu lumbuh. Cicak tu set Namrud. Cicak tahu juga cicak. Rupanya. Nampak? Kat dadak kan tak berak. Kat atas mayat tu, jatuh tak tiup. Kita sudah mayat sangat Allah. Hitam putih kehidupan. Tak? Buat semula. Ada tak cicak dua tak tiup. Nah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada saja soalan ni. Saya telah membandingkan betis isteri saya pula dah. Biarlah hukum ni. Bab zihar ni. Kalau banding betis dengan ibu kandung saya, dengan lafaz dengan ibu kandung, dengan lafaz macam betis mak saya, dengan niat bergurau, adakah telah jatuh hukum zihar dengan lafaz tersebut? Apakah yang patut saya lakukan? Dia kata ke isteri dia, betis isteri dia dah. Nampak? Macam betis mak saya. Dia kata ke betis mak. Dia boleh kata ke betis bini dia. Mak dia di rumah tu. Dia dengan isteri dia 2 orang. Mak dia di rumah tu duk tengok gosti. Tak ada kena-mengena. Tak? Dia dengan bini dia. Dia kata, "Hei betis, mu macam ke mak betis mak aku." Ataupun dia kata ke telinga bini dia, "Betismu ni macam betis mak aku." Kau pandailah atau lain-lain. Mu lah, you lah yang kritik wandalah. Tapi betis bini dia. Betis awak, betis you, betis kamu. Tak. Macam betis mak aku. Dia kata lagu tu. Dengan niat bergurau, adakah telah jatuh hukum zihar? Ni dia tahu dah zihar. Memang orang ni dia tahu dah zihar. Dia tidak tahu. Dia tak kata zihar dengan lafaz tersebut. Jatuh lagi cikgu. Sohrak nak jawab. Jatuh dah. Tik Mak? Jatuh. Jawapan dia tak lagi. Tak lagi. Dia ni bila menyerupakan ni, dia panggil kalam ini kalam mengandungi tasbih. Tak? Kalam tasbih. Dia dalam satu bab tasbih dia panggil. Menyerupakan. Kena balik pada ilmu lughah. Tasbih ni rukun tasbih ada berapa? Tikman. Pak. Yang pertama musyabbah bih. Yang kedua musyabbah. Yang ketiga al-musyabbih. Yang keempat wajah syabah tak? Musyabbih, musyabbah bih, wajah syabah dan apa benda ni sirah. Sirah. Betul tak? Alat tasbih 5. Ada tu tasbih tu dah jadi 5. Jom. Tak faham dia lah nak kabul tu. Faham tak? Iaitu benda yang kita serupakan. Siapa yang kita serupakan?
Isteri kita lah. Lepas tu kita serupakan dengan siapa? Dengan mak kita. Musyabah bih. Tak. Alat tasbih. Lapah tu macam mana? Lapah tu penting. Tak. Lapah tu penting. Jadi maksudnya, kalau kita menyerupakan betih bini kita dengan betih mak kita pada pihak gemuk, tak jadi jihad. Kalau atas pihak aurat tu lain. Nah, atas pihak haram baru jadi jihad. Atas pihak mahram, menyerupakan menjadi mahram. Tapi kalau kata gemuk, atas dasar gemuk je, betih-betih. Umpama betih bini dia besar. Tak, macam betih bini macam betih mak dia. Besar tak besar, mana besar dalam besar sikit-sikit pada bocong gas. Faham? Apa tu? Jadi dah tengok sama dia apa kata. Kok pihak mana tu? Wajah Sabah ting. Nah, kalau orang ngaji ilmu apa benda ni? Ilmu tasbih. Nah, kok pihak besar. Tak apa. Kok pihak kurus. Maknanya betimmu ni macam betimmu aku je. Kok mana? Ku. Tak jadi. Lihat. Ataupun kok pihak warna kulit. Tak. Betimmu ni hitam macam betimmu aku. Umpamanya. Hijau-hijau dah. Biru-biru lah. Kok pandai. Tak jadi lagi. Zihar lagu tu. Zihar kok pihak mengharamkan atau menyerupakan betul seperti zat betih mak dia, tu lain jadi zihar. Atau jadi mahram, atau pada pihak haram dia nak anak sentuh dan ataupun haram dia nak jima. Tu baru jadi zihar. Kalau ada wajah kok pihak lain, kok pihak gemuk, kok pihak putih, ataupun betingmu panjang macam beting mak aku, panjang ting-ting. Kok pihak panjang, wajah syabah dia tu, wajah penyerupaan dia tu kok lain. Bukan pada pihak mengharamkan macam mak dia, baru jadi tak jadi zihar. Kalau pihak mengharamkan macam mak dia, baru jadi zihar. Atas dasar jadi mahram, baru jadi zihar. Jaga baik. Walhasil ada juga yang mengatakan jadi zihar. Ada dua pendapat ulama. Jadi jaga-jagalah. Kalau nak tahu, kalau kita dah tahu dah tak apa. Kalau boleh buat keluar wajah syabahnya, barulah jelas. Betihmu putih lepuk macam putih mak aku juga. Nak lapar putih lepuk tu penting. Faham? Baru tidak ada berlaku kesamaran pada hukum. Tak? Zihar ni maknanya suami menyerupakan anggota isteri yang wajib tutup dengan ijma' ulama dengan anggota mak dia atau mahram dia. Mak dara, kakak, adik. Kalau muka tak apa. Mukamu macam muka mak aku, lelek-lelek, bekeng. Tak apa. Sifat mu ni peranganmu tak babi macam mak aku juga. Tak apa tu perangan. Anggota badan jangan, dada, kopek, perut, punggung, jangan. Tak. Jangan. Wallahu a'lam. Jadi hak ni tak berlaku zihar, maka tidaklah. Kalau berlaku zihar, lagu mana kena buat? Dia kata punggung macam punggung mak aku. Umpama hak jadi zihar. Peha macam peha mak aku, macam peha adik aku puan. Kena buat apa ni cikgu? Kalau berlaku ni, kalau zihar kena bayar kafarah zihar berat. Berapa bulan puasa? 2 bulan turut-turut, 59 hari dah. Tiba-tiba dah ingat niat malam terakhir, kena buat mula. Berat nanang. Dah berat tak usah buat. Faham? Tak usah buat. Tak usah kata gitu. Kalau nak kata, serupakan dengan orang yang bukan mahram, tak apa. Tak. Mukamu dia kata ke bini dia macam muka Siti Nurhaliza. Derah-derah nak nasi. Ngopang kan gede kan. Wallahu a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Muka surat apa? Mana tong derma tu ni? Tong derma. Ada nampak tak? Dah ayat besar, betul lah. Tengok lagi depan ayat. Ada berapa putih? 2. Boleh puasa. Ada dah apa? Gini.
Ini jemaah kita. Derma masjid Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Asriyah Pasir Mas, Kelantan. Orang nak buat masjid untuk Ma'had Tahfiz. Orang-orang budak-budak belajar hafal Quran nak gunakan masjid tu molek dah. Siapa yang berminat nampak nak berderma pada masjid, tak ada seria beri samah. Tak ada samah 2%. Tak ada 2% seria semula. Fastabiqul khairat, kata Allah, berlamba-lamba membuat kebajikan. Duk tamu tu tokak mutu mari atur. Jangan dah asyik baik aku duduk luar. Duk kena tong duk lalu kat aku. Dia kata gitu rugi lagi. Jadi tong ni kita jalan serta-merta. Pasal kat gini hak masa lepas sembahyang tu tong hak surah kita hak semua. Tak. Boleh sikit surah tadi. Biarlah. Jalan halu. Pergi kona balik. 2 kali pergi tak apa, kat gini pula surah. Masa ni dah nampak lagi. Dah mati nampak. Nampak? Dah mati nampak halu. Bila mati nak jadi orang sedekah, nak jadi apa selalu. Bila mati nak minta hidup semula, nak sedekah apa habis mati. Katanya orang yang telah mati. Betul tak? Tu. Orang yang mati bila dicabut nyawanya oleh Allah, Allah Ta'ala hikayatkan dia berkata-kata setelah dia mati. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dengar sama dah. Orang yang baru mati dia akan kata lagu ni. Ya Allah, ya Tuhanku, boleh tak kalau rindu sedikit biar hidup semula sekejap, tak apa dah. Untuk apa? Fa asaddaqa, aku nak sedekah. Aku nak derma macam-macam. Dan aku nak jadi orang soleh. Kita tak mati lagi. Boleh derma. Babu maja fi akli dubai. Babu maja fi akli dubai. Bab yang telah datang ia bab pada menyatakan hadis yang membicarakan makan buah labu. Baru dengar. Macam-macam buah kita dengar makan. Bagus kita ni. Makan buah labu. Orang nyakit dia tak makan buah labu. Aje tak? Dia ni benda sejuk. Kalau orang sejuk, tabiat dia tak makan buah labu. Hak darah panas boleh. Makan buah labu ni kaifiat besar. Kaifiat pula dah. Khasiat besar untuk orang bercinta. Ni petua. Jangan makan ni, dengar dulu. Dengar dulu. Kan senang tak ada, tak ada. Tak je dengar ni. Orang kasih molek makan buah labu. Ni cerita betul. Ni kitab hadis. Ketahui kiranya ya saudaraku, buah labu itu banyak khasiat memakan. Banyak khasiat. Ialah makanan orang yang panah badan. Orang yang jenis panah. Bukan darah panah. Tubuh jenis panah. Tubuh panah lah. Duduk kat panah, derah peluh panah. Kalau jenis sejuk, jenis hulu orang tak sama makan labu. Nampak? Bergelepor. Memadam dan menyejukkan bahang dalam perut. Molek amal makan buah labu. Dia ada satu buah dalam dibuat dekat ni air kotak daripada air labu. Bagus. Dia sejuk tubuh. Dan menghilangkan dahaga bagus bagi hempedu. Kalau hempedu dia menyakit pankreas ni, molek. Dan tiada berobat orang-orang yang kena kepanasan sepertinya. Dan tiada yang lebih sempurna manfaat daripada labu, melembutkan perut jadi lembut. Batu orang yang amal makan lada dah banyak, makan pengat labu untuk membaikkan akal perut dia. Banyak makan benda-benda pedas, benda keras, dia memecahkan tisu dalaman perut. Dia berobat dengan buah labu. Makan buah labu pula. Dan menambahkan otak. Otak jadi tambah besar. Derah besar otak. Dan berguna kepada mata.
Bagaimana dia berbuat, banyaklah lagi faedah tersebut dalam kitab yang panjang. Oleh itu bagus memakannya sebagai Nabi kita memakannya labu. Nabi makan labu. Tak, beramal dah. Balik ni buat pengat labu lalu. Buat hari surah. Gila lah 30 orang muslimat seminggu seorang buat pengat. Ada sama maknanya. Tak. Ni seorang dah hari pengat. Kau duk tulis resipi seperti yang tersebut pada hadis dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi. Demikian ini katanya an Abi Talut qala dakhaltu ala Anas bin Malik wa huwa ya'kulu al-qur'a wa huwa yaqulu ya laki syajaratun ma ahabbaki ilayya li hubbi Rasulullah sallam iyaki. Diriwayatkan seorang yang bernama Abi Talut katanya telah masuk aku atas seorang sahabat bagi Nabi sallallahu namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pada halnya Anas sedang makan labu telah dimasak kapi, dan ia berkata, amboi kamu hei pohon, apalah eloknya kamu, apalah sehabis sukanya engkau kepada aku dan suka Rasulullah SAW akan aku. Dia buat cakap gitu, dia cakap dengan buah labu, dia cakap dengan pengat labu. Nampak? Mu labu. Kalau Nabi tak makan, apa tak makan mu labu, cakap seorang. Faham? Cakap dengan pengat. Dia cakap. Macam Sayyidina Umar masih nak cium Hajar Aswad, kan dia cakap dengan batu. Orang tak ada, dia cakap dengan batu. Kau tengok, batu Hajar Aswad, mu batu tak ada benda, dah tak cetong. Tapi oleh kerana Nabi cium, kalau Nabi tak cium mu, malah layang tak cium. Kata Sayyidina Umar, betul tak? Itulah Sayyidina Umar tak cakap Terengganu, cakap Arab. Ni contoh cakap Terengganu, terjemah Terengganu. Kalau cakap Terengganu terjemah gitu. Kalau orang utara lain pula. Kalau aku tak tengok Rasulullah cium aku tak cium nak habaq main ke hang betul. Gitu pula jadi. Dah ni duduk Terengganu jadi Terengganu. Oleh kerana Nabi tiummu dah mu batu, buat aku tium otak pasal aku kan kasih kamu, kasih ke Nabi. Sebab itulah orang yang kasih sangat, segala apa yang dibuat oleh kekasihnya turut buat atas. Itu baru orang kasih. Ni kalau Nabi makan labu, aku makan atas labu. Gitu. Baru orang sayang sungguh tu. Orang sayang sungguh. Macam orang kasih, dia kasih ke orang perempuan. Dia kasih dia tu perempuan lah, nama Laila. Laila ni kulit putih. Apa yang Laila ni minat, dia minat belaka. Tu baru kekasih sungguh. Laila ni kalau baju minat warna merah, pasal kulitnya putih selepu. Kasih ni hitam betul, pakai cat merah. Balik awal tu. Faham tak? Tapi tak apa, dah kasih sungguh. Buang segala hak belawang hak dia dulu-dulu, ikut hak baru pula. Ni para sahabat. Kata Abu Isa Tirmizi, dan pada bab ini riwayat daripada Hakim bin Jabir, dan bermula ini hadis kharij daripada ini wajib. Makan labu air itu diharuskan oleh syarak kita dengan dalil perbuatan Nabi amat suka memakan seperti yang tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya an Anas bin Malik yang qala raaitu Rasulullah sallam yatatabba'u fi sahfah, yakni ad-duba'a pada azalu uhibbuhu. Diriwayatkan seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu katanya, kalau aku lihat akan Rasulullah sallallahu mencari dalam pinggan dengan tangan, yakni akan labu. Nabi dia cari labu dalam pinggan kerana gemarnya ia akan labu itu berakhir. Labu ni labu pengat, labu kuning. Hingga jika ada daging bersama-sama di hadapan, ditinggalkannya daging itu. Daging labu dulu. Hak khasiat dulu dimakan. Maka sentiasalah pula gemar aku memakan semenjak aku lihat Nabi suka akan dia. Tak, aku tengok Nabi minat berahi ke labu, aku pun berahi atas. Nampak? Tiap-tiap hari aku suruh mak aku buat pengat labu. Walaupun barang di mak aku sok mau. Faham tak? Tapi dia minat pasal Rasulullah dia tengok ambil labu tinggal daging. Tak, oleh kerana kasih Rasulullah, dia pun jadi minat atas. Ni orang tahu minyak atas dah main minyak atas cara puang. Bodoh jawab gitu. Rasulullah pakai ni. Nak minat pun ambil sedikit. Makruh kata gitu. Pak Nabi suka kan? Kata Abu Isa Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih, dan ada Imam Nawawi menerangkan makan labu dalam syarah Muslim. Banyak lagi hadis lain tentang buah labu.
Dan telah datang riwayat dari Siti Aisyah anna Rasulullah sallam qala laha idza tabakhta qidran fa aksiri fiha min ad-duba fa innaha tashuddu qalbal hazin. Kata dah ada. Bahawasanya Rasulullah sallam telah bersabda ia bagi isterinya itu, apabila engkau naikkan periuk atas api, kalau mu nak nanak, nak buat kuah, nak buat gula, nak buat lauk, buat masak-masakkan, maka banyakkan olehmu Aisyah di dalamnya daripada labu merah itu. Buah labu banyak. Kerana banyak ia makan buah labu merah menguatkan hati orang yang berduka cita. Orang kasih duka cita kan? Tak bodoh. Sebab tu ada dalam kitab-kitab tik perubatan. Orang yang banyak berduka cita, hati gundah gulana, banyak makan pengat labu. Waktu kita tengok kat raja kuih ya. Kalau ambil pengat lagi orang kasih. Ambil pengat. Makcik ambil 65 makcik kasih. Tahu apa ni? Pasal orang kasih ni banyak berduka cita. Dah bila berjauhan ganti dengan pengat labu. Dia kata boleh mengurangkan hati daripada duka cita. Dia melembutkan hati. Dia jadi sejuk. Jadi sejuk dalam, tak ada hawa panas, jadi kurang duka cita. Tu sungguh. Ini Nabi yang sabda. Nampak? Nabi yang sabda. Fa innaha tashuddu qalbal hazin. Sesungguhnya labu ini mengikat, mengkemaskan hati orang yang berduka cita. Maknanya menyejukkan hati, merendahkan, mengurangkan akan duka cita. Betul lah. Tentu guru duk kata makan labu ni makanan orang kasih. Dia gitu betul sungguh. Beli lalu esok. Dan ada riwayat daripada Wa'ilah marfu' di sisi Tabarani dalam Kabir. Marfu' maknanya diangkat kepada Nabi, alaikum bil qar'i fa innahu yazidu fid dima wa alaikum bil adas fa innahu qaddasa 'ala lisani 70 nabiyya. Lazimkan olehmu dengan makan labu merah itu, maka bolehnya menecahkan akan otak. Menambahkan akan otak. Menambah tu yazidu tu menambahkan, atau yuzidu baca menambahkan. Dan lazimkan maksudnya amalkan makan adas, maka banyak telah menyucikan dia atas lidah 70 nabi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Jemaah ni tak ada di Pok Tuju. Hasil lagi hari Sabtu, orang gila hari Sabtu surah Haji Daud. Tak ada juga. Dan Sabtu tak ada. Baru ni tak ada dah. Tak ada pula 2 kali di surah Haji Daud tak ada. Pasal kena pergi di Kerteh. Bila 10 kali